pusingan kedua pendaftaran vaksin AstraZeneca dapat sambutan luar jangka. Tiada pembaziran vaksin di Kelantan, slot yang gagal hadir diganti dengan individu lain. Assalamualaikum dan selamat petang. Berita wilayah edisi Rabu 26 Mei 2021. Anda bersama saya Fahazim dan rakan jurubahasa isyarat Tan Libi. Terus setia bersama kami untuk perkembangan berita seluruh negara. Baik saudara, tiga negeri akan berkongsi cerita hari ini melalui lintas langsung berita wilayah. Tim Best Johor mendapatkan warga Palestin yang mencari rezeki di negara ini menyingkap pendapat mereka berhubung insiden serangan rejim Zionis di negara itu. Akila Arbain akan memperincikannya. Manakala langsung Sabah bersama Indonesia Daulus yang akan memberi perkembangan banjir dan perkembangan semasa COVID-19 di sana. Dan Sarawak terus berkongsi kepada kita perkembangan pengambilan vaksin dan juga perkembangan banjir. Kita dapatkannya sebentar lagi bersama Fazril Hisham Effendi. Terus setia bersama kami di Berita Wilayah. Baik saudara, pusingan kedua pendaftaran tempahan vaksin COVID-19 AstraZeneca yang dibuka untuk individu berusia 60 tahun ke bawah bermula 12.15 tengah hari tadi mendapat sambutan luar jangka. Vaksin AstraZeneca bagi pusingan kedua ini habis ditempah dalam tempoh sejam dan sistem pendaftaran juga ditutup. Menerusi Twitter, Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV memberitahu individu yang layak bakal menerima janji temu dalam tempoh terdekat. Tinjauan turut mendapati rata-ratanya menyuarakan pandangan masing-masing berhubung pendaftaran pusingan kedua tempahan vaksin AstraZeneca. Saya harap ada fasa ketiga sebab saya rasa macam ramai sangat tak ambil lagi. So parents yang atas 60 pun saya rasa macam ramai sangat tak ambil sebabkan ada berita yang anti vaksin. So saya harap adalah usaha ni terus diusahakanlah sebabkan COVID pun dah teruk di negara kita kan. Perlu usaha, anak muda pun perlu support lah ambil vaksin ni. Tak kisahlah jenama apa, yang penting kita divaksin untuk kepentingan diri kita dan juga keluarga kita yang berada di kampung dan juga sekeliling kita sekarang ni. Siapa yang betul-betul terima sayang sama dia punya anak bini, mesti dia orang ikut ni. Itu Kak, kita punya Perdana Menteri bagi tahu apa, kita nak ikut itu saja. Kita nak selamatkan kita punya Malaysia saja. Semalam Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin memaklumkan kerajaan mula membuka slot tempahan kepada individu bawah 60 tahun bagi pusingan kedua vaksin AstraZeneca tengah hari tadi melibatkan penduduk di Lembah Kelang, Selangor, Pulau Pinang, Kuching dan Miri di Sarawak serta Johor. 935,865 individu telah melengkapkan 2 dos suntikan vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan setakat semalam. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba menerusi akaun Twitternya berkata, seramai 1,047,183 individu pula telah menerima dos pertama sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan pemberian dos pertama dan kedua di negara ini sebanyak 2,583,048 dos setakat semalam.
5 negeri yang menerima kedua-dua dos tertinggi adalah Selangor dengan 126,462 dos, diikuti Sarawak 92,261, Kuala Lumpur 90,514, Johor 83,728 dan Perak 78,940. Setakat semalam 45.60% atau 11,69,418 individu mendaftar untuk menerima suntikan vaksin dengan Selangor terus mencatat jumlah pendaftaran tertinggi iaitu 2,19,443 individu. Mengikut perancangan program imunisasi, tempoh pelaksanaan fasa pertama pemberian vaksin yang bermula Februari hingga April lepas melibatkan 500,000 anggota Barisan Harapan termasuk petugas kesihatan. Fasa kedua bermula April hingga Ogos ini pula melibatkan 9.4 juta warga emas, kumpulan rentan dan orang kurang upaya, manakala fasa ketiga yang dijadual pada Mei tahun ini hingga Februari 2022 melibatkan individu 18 tahun ke atas, warga negara dan bukan warga negara dengan sasaran 13.7 juta individu atau lebih. Susulan laporan media sebelum ini bahawa hampir 10,000 rakyat Kelantan yang telah diberi tarikh janji temu suntikan vaksin namun tidak hadir. Pengarah Kesihatan Kelantan, Datuk Dr. Zaini Husin berkata, tiada pembaziran vaksin berlaku di negeri itu berikutan kesemua slot mereka telah digantikan dengan individu yang memenuhi kriteria penerima vaksin fasa 2. Menurut beliau, malah masih ramai rakyat negeri ini yang mengharapkan mereka akan mendapat suntikan vaksin lebih awal. Pendaftaran rakyat Kelantan dalam aplikasi MySejahtera hanyalah 29.6% bagi yang berumur lebih 18 tahun dan 34.1% bagi yang berumur lebih 60 tahun atau 66,314 orang. Kesemua bilangan berdaftar yang layak menerima suntikan vaksin semasa fasa 2 adalah seramai 125,744 orang iaitu 60% berbanding anggaran bilangan sebenar 208,470 orang. Sehingga 25 Mei, bilangan yang telah mendapat suntikan fasa 2 adalah seramai 35,905 orang. Dalam kenyataan media hari ini, Datuk Dr. Zaini berkata, mana-mana penerima vaksin yang tidak hadir akan digantikan dengan penerima daripada kumpulan yang sama agar tiada pembaziran vaksin. Orang ramai tidak dibenarkan hadir walk-in kerana setiap ketidakhadiran penerima telah ada senarai sedia ada untuk dipanggil. Rakyat dinasihatkan untuk sentiasa menyemak MySejahtera bagi mengetahui status jemputan untuk vaksinasi. Mereka juga diminta patuhi tarikh dan masa janji temu. Jika tidak dapat hadir atas sebab yang tidak dapat dielakkan, maklumkan kepada PBV untuk penjadualan semula janji temu. 10,827 individu yang mendaftar sebagai penerima vaksin COVID-19 di Kedah juga dilaporkan tidak hadir untuk menerima suntikan vaksin antara 19 April hingga 22 Mei lepas. Pengarah Kesihatan Kedah, Dr. Muhammad Fikri Ujang memberitahu angka itu membabitkan 35% daripada 30,100 individu yang telah mendaftar dan diberikan janji temu menerusi aplikasi MySejahtera bagi fasa 2 pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Jumlah itu melibatkan individu-individu yang sepatutnya hadir dan menerima suntikan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Awam, PPV Klinik Kesihatan Kementerian Kesihatan KKM, PPV Klinik Swasta dan PPV Hospital Swasta. Bagaimanapun, vaksin itu diberikan kepada senarai menunggu yang menunggu kriteria fasa 2 iaitu kumpulan warga emas dan penghidap penyakit kronik seperti hipertensi, diabetes dan masalah jantung. Beliau memaklumkan antara alasan diberikan ialah bimbang dan belum bersedia menerima suntikan vaksin selain kurang sihat, sedang menjalani kuarantin, berada di luar kawasan, tidak punyai kenderaan untuk hadir ke PPV dan ingin menukar tarikh janji temu pada saat akhir. Untuk itu, Jabatan Kesihatan Negeri JKN Kedah mengambil pendekatan membuat hebahan menerusi laman media sosial bagi memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai kepentingan dan kebaikan vaksinasi kepada penerima dalam usaha meningkatkan kehadiran untuk janji temu.
Keluar untuk membeli sarapan itu antara alasan remeh yang diberi oleh mereka yang ingkar prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat PKPD Daerah Kota Star. Alasan diberi ketika pematuhan SOP PKPD oleh Polis Daerah Kota Star pagi tadi. Padahnya 8 individu di kompaun RM5,000 setiap seorang kerana melakukan perjalanan rentas daerah tanpa alasan munasabah menggunakan laluan tikus di Kampung Aloganu, Alostar, Kedah. Ketua Polis Daerah Kota Star, ACP Ahmad Syukri Mat Akhir berkata dalam operasi selama 2 jam bermula pukul 10 pagi itu, pihaknya menahan beberapa penunggang motosikal dan pemandu kereta serta seorang warga asing. Laluan tersebut dipercayai sering digunakan oleh individu yang tidak mempunyai kebenaran rentas daerah untuk berulang-alik selepas jalan utama di kepala batas hutan kampung ditutup sekatan jalan raya SGR. Ketika disoal siasat, kebanyakan mereka memberi alasan mahu pergi ke kedai berhampiran yang terletak di daerah berlainan. Di kompaun pada hari ini, alasan-alasan yang remeh, yang boleh kata remeh untuk mendapatkan bekalan sarapan, untuk pergi ke kedai lobi, nak menziarahi orang tua, mak bapak. Tapi mereka harus sedar, ini adalah kawasan Kota Star, masih di bawah PKPD, manakala di sebelah sana adalah kawasan Kubang Pasu, tidak dalam PKPD sepenuhnya. Jadi pergerakan merentah daerah adalah satu kesalahan yang boleh dikompal. Beliau berkata pihaknya akan melakukan pemantauan berterusan bagi memastikan orang ramai terus patuh SOP. ACP Ahmad Syukri mengetuai operasi berkenaan bersama beberapa pegawai dan anggota pasukan pemantau di sempadan Kota Star Kubang Pasu di Kampung Aloganu, Alostar. Sementara itu dalam operasi berasingan di sempadan Kota Star Pokok Sena berdekatan Bukit Pindang, pihaknya mengeluarkan 4 kompaun berjumlah RM20,000 kerana tidak punyai kebenaran rentas daerah serta 4 saman trafik. Di Perak, 6 kompaun bernilai RM5,000 setiap satu dikeluarkan Polis Daerah Ipoh terhadap individu yang melakukan pelanggaran prosedur operasi standard SOP PKPD di Taman Bercam Raya Ipoh. Kesemua mereka berusia antara 18 hingga 64 tahun. Tindakan itu susulan isu pelanggaran SOP di kawasan berkenaan yang tular di media sosial. Kenyataan Ketua Polis Daerah Ipoh ACP A. Asmadi Abdul Aziz memaklumkan antara kesalahan dilakukan adalah menaiki kenderaan melebihi seorang. Hasil pemeriksaan dijalankan, pihaknya turut mengeluarkan 8 saman trafik atas pelbagai kesalahan. Tegas beliau, PDRM bersama agensi penguat kuasa berkaitan sentiasa melakukan pemantauan pematuhan SOP PKPD di seluruh mukim Hulu Kinta yang dikuatkuasakan PKPD sejak Sabtu lalu. Tindakan tegas akan diambil terhadap orang ramai yang gagal patuh SOP PKPD. Pada masa sama, pihaknya turut mengalu-alukan sebarang maklumat dan maklum balas berkenaan pematuhan SOP PKPD daripada masyarakat menerusi saluran yang betul iaitu Pusat Kawalan Bencana PKOB. Ini pula alasan menyambut Aidilfitri. 30 individu termasuk remaja 16 tahun antara yang ditahan selepas melanggar SOP PKP 3.0 dengan berkumpul di 3 unit apartmen atas alasan menyambut Aidilfitri di Johor Bahru, Johor tengah malam tadi. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan ACP Muhammad Fazli Muhammad Zain dalam kenyataan memaklumkan 19 lelaki dan 11 wanita berusia antara 16 hingga 29 tahun itu ditahan selepas polis membuat 3 serbuan berasingan sekitar bandaraya ini kira-kira 12.15 tengah malam. Kesemua mereka di kompaun dengan nilai keseluruhan RM45,000. Kesemua mereka dipercayai menyewa 2 unit apartmen di Jalan Tanjung Puteri dan sebuah lagi di Taman Jaya Putra selama beberapa hari bagi menyambut perayaan berkenaan. Ketika serbuan, mereka didapati berkumpul di ruang tamu rumah tanpa penjarakan fizikal dan tidak memakai pelitup muka. Kesemua yang ditahan di kompaun kerana melanggar syarat PKP mengikut Peraturan 16 PPPDPB 2021, Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2021 dan tiada penjarakan fizikal.
Sebanyak 3,191 permohonan sanitasi awam diterima Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Johor sejak 27 Mac tahun lalu sehingga semalam. 1,472 merupakan operasi sanitasi di bangunan kerajaan, 265 di rumah ibadat, 607 tempat awam dan 847 lokasi-lokasi lain. Pengarah JBPM Johor, Datuk Yahya Madis berkata semua 1,200 anggota di 33 balai bomba dan penyelamat di seluruh negeri sentiasa bersedia bagi menjalankan operasi sanitasi awam sekiranya diperlukan. Selain itu, beliau juga menekankan aspek pengurangan risiko jangkitan COVID-19 dalam kalangan anggota serta premis. Jadi saya nasihat kepada anggota memang kita telah mengarahkan agar mereka di tempat kejadian sebelum meninggalkan tempat kejadian sendiri pun mereka telah dibuat sanitasi untuk segala peralatan dan juga dia punya badan dirilah. Dan apabila sampai ke balai, sekali lagi mereka perlu melaksanakan pembersihan diri dan juga peralatan dan seterusnya apabila habis tugas. Beliau menyatakan demikian kepada RTM di Balai Bomba dan Penyelamat Larkin Johor Bahru. Malaysia terus mencatatkan peningkatan kes baru COVID-19. Hari ini, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan tren peningkatan yang membimbangkan dengan 7,478 kes baru dilaporkan dan berikut diikuti jumlah kes COVID-19 mengikut negeri. Baik saudara, berikut harga petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini sehingga 2 Jun depan. Baik, saudara, bertemu kembali. Operasi mencari dan menyelamat SAR seorang lelaki yang dikuatiri lemas selepas dihanyutkan arus deras di Sungai Perak, Kampung Tebing Rebak diperluas melebihi 3 km persegi. Ketua Polis Daerah Hilir Perak, Asisten Komisioner Ahmad Adnan Basri berkata, operasi turut mendapat bantuan unit skuba Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kuala Lumpur serta nelayan tempatan. Memasuki hari kedua operasi SAR, pasukan polis, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia APMM dan Angkatan Pertahanan Awam APM meneruskan operasi selepas terpaksa dihentikan semalam akibat cuaca gelap. Dalam kejadian 5.30 petang semalam, seorang lelaki dikuatiri lemas selepas cuba menyelamatkan adiknya yang terjatuh ke dalam sungai sebelum tenggelam dihanyutkan arus deras. Adiknya berjaya diselamatkan namun mangsa yang berusia 21 tahun sehingga kini masih belum ditemui. Baik, sebelum berlintas langsung ke Johor, Sabah dan Sarawak, kita dapatkan terlebih dahulu info cuaca daripada Jabatan Meteorologi bersama Pegawai Muhammad Nafizi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej gemerada menunjukkan keadaan cuaca ribut petir yang kini berlaku di sekitar Pulau Langkawi, juga di beberapa kawasan di sekitar negeri Perak, Lembah Kelang, Melaka, Johor dan juga di sekitar pedalaman negeri Pahang, Kelantan dan Terengganu. Semua keadaan cuaca ribut petir ini dijangka akan berterusan sehingga ke awal malam nanti, terutamanya membabitkan kawasan-kawasan di sekitar pedalaman negeri Perak dan juga Pahang ini. Kita teruskan dengan melihat tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak. Keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir pada petang ini juga dilihat berlaku di sekitar bahagian pantai barat dan juga di sekitar bahagian Kudat di negeri Sabah. Manakala bagi negeri Sarawak pula, cuaca dilihat cerah bagi kebanyakan bahagian. Angin dilihat bergerak dengan kelajuan yang agak tinggi iaitu sekitar 40 sehingga 60 km sejam, terutamanya di sekitar kawasan utara rantau negara ini. Oleh itu, jabatan kami masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan-kawasan perairan yang berwarna kuning
dan kategori kedua bagi kawasan perairan yang berwarna jingga. Keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ambulans komuniti mudahkan urusan penduduk Mersing antara laporan semasa lintas langsung dari selatan tanah air Johor. Juga tim BES Johor mendapatkan warga Palestin di sana bagi berkongsi rasa terhadap insiden serangan Zionis. Untuk laporan penuh, kita langsung bersama Nur Akila Arbain di RTM Johor Bahru. Silakan. Baik, terima kasih Ifa. Serangan bertubi-tubi yang dilancarkan rejim Zionis terhadap Palestin penghujung Ramadan dan awal Syawal lalu memberi kesan mendalam kepada warga Palestin yang berada di Johor Bahru. Serangan itu dianggap yang terburuk sejak 73 tahun kezaliman Zionis terhadap Palestin. Pensyarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, Dr. Hassan Mahmud Abu Hasna yang juga warga Palestin berkata, beliau setiap hari menghubungi ahli keluarga dan sahabat di sana yang memaklumkan keadaan di Gaza begitu meruncing. Alright, there's nothing like home, especially Palestine. It's a very beautiful country with so many historical and holy places. But unfortunately, we Palestinians do not get the chance to enjoy its beauty. As you may know, actually Palestine and Palestinian people have only two small parts of Palestine, which is Gaza Strip and the Western Bank. Sebenarnya kita rasa sedih, risau sangat terhadap keluarga-keluarga kita di sana. Mereka terpaksa bertumpur dengan tentera Zionis setiap hari. Mereka terpaksa terima ugutan, hilang rumah dan tempat tinggal. Tapi kami sangat merisaukan keluarga kami yang berada di Palestin di bawah penganiayaan dan penindasan Zionis di sana. I'm always trying to keep in touch with them as much as I can, and they always tell me that Alhamdulillah we are sacrificed for Aqsa and for our land, and they also always said if we die we will be shuhada. Biarpun berjauhan, mereka sentiasa mendapatkan perkembangan semasa situasi di Gaza dan mengharapkan negara-negara Islam, terutama Malaysia, untuk terus memberi sokongan kepada Palestin. Tim Prihatin Mersing komited mahu membantu masyarakat Mersing dengan menyediakan khidmat ambulans percuma bagi memudahkan urusan kesihatan penduduk daerah itu. Tim tersebut meningkatkan keupayaan perkhidmatan dengan beroperasi 24 jam sehari. Pengasasnya Muhammad Syarul Nizam Zainal berkata pihaknya juga kini sedang berusaha mencari ambulans kedua dan berharap ada pihak menyumbangkan dana bagi membeli van baharu. Setakat ni tim prihatin kita sediakan ambulans untuk yang tidak kritikal. Maksudnya untuk pesakit COVID ataupun sebagainya kita tak boleh respon lah. Jadi kita akan ambil pesakit dari KKM mungkin daripada klinik kesihatan yang tak kritikal seperti jatuh patah tangan ke apa ke, itu yang kita akan respon. Bagi pesakit COVID kita tak respon lah.
Saya sendiri sebagai wakil rakyat Dondang, rasanya tidak salah dan tidak jadi satu kesalahan untuk saya mengeluarkan peruntukan yang telah diberikan oleh pihak kerajaan kepada saya untuk membantu tim prihatin Mesing ini, untuk meluaskan lagi skop bantuan mereka kepada semua rakyat di kawasan Indo-Mesing. 2,000 tan sehari kutipan sisa pepejal yang direkodkan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SWM Environment Johor pada 1 hingga 3 Syawal lepas. Angka itu lebih rendah dan dicatat turun sebanyak 10% berbanding kutipan sisa pepejal dalam tempoh sama tahun lepas. Pengurus Besar Korporatnya Muhammad Nurul Islam Muhammad Nordin berkata janaan yang rendah sepanjang 3 hari itu susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang menghalang aktiviti ziarah pada Hari Raya. Betul. Apabila kurang saja janaan sisa pepejal, maka kuranglah sisa pepejal perlu dihantar ke tempat pengukusan, kuranglah pelepasan karbon ke atmosfer dan dapat memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bagaimanapun, kutipan sisa pepejal yang dikutip sehari sepanjang Ramadan lebih tinggi iaitu 2,750 tan berbanding hari biasa 2,505 tan sehari. Peningkatan 10% itu didorong kebenaran penganjuran bazar Ramadan dan persediaan masyarakat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Sekian perkongsian dari Johor, terus patuh SOP dan bersama-sama putuskan rantaian COVID-19. Kembali ke Angkasa Puri bersama Ifah. Baik, terima kasih Akila. Penyertaan klinik dan hospital swasta percepat program imunisasi COVID-19 antara laporan dari Bumi Kenyalang. Kita langsung bersama Fazril Hisham Afandi dari RTM Kuching. Silakan. Terima kasih Ifah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penyertaan klinik dan hospital swasta di Miri dapat mempercepat program imunisasi COVID-19 sekaligus mencapai sasaran 80% penduduk di bahagian itu menerima vaksin COVID-19. 2 hospital dan 3 klinik swasta di Miri telah dipilih menjadi pusat pemberian vaksin iaitu Borneo Medical Center, Hospital Columbia Asia, Klinik Dr. Chiu, Lee Klinik dan Klinik Dinamik. Menteri Bertanggungjawab terhadap Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian Miri, Datuk Lee Kim Shin berterima kasih kepada institusi perubatan swasta atas penyertaan mereka dalam program berkenaan. Beliau berharap lebih banyak hospital dan klinik swasta dapat menyertai program imunisasi COVID-19 bagi membolehkan lebih ramai penduduk di Miri dapat menerima vaksin. Datuk Lee juga Menteri Pengangkutan ditemui media selepas menerima sebuah mesin pengekstrakan automatik dan sebuah mesin PCR bagi Hospital Miri di Miri. Beliau juga berharap lebih ramai penduduk di Miri mendaftar menerima vaksin. 61%. Masih jauh dah kita mau capai 7, belum lagi sampai 70%. Daripada penduduk Miri? Ya, daripada penduduk Miri. Jadi saya mendesalah. Mereka yang belum daftar dengan secepat mungkin. Kerana pada bulan Jun ini lebih banyak vaksin akan tiba. Beliau turut menasihati individu yang menerima notis janji temu vaksin hadir tepat pada waktunya bagi memastikan kelancaran proses vaksinasi. Dalam pada itu, Datuk Lee Kim Shin mengalu-alukan sumbangan mesin pengekstrak automatik dan sebuah mesin PCR daripada syarikat tempatan terkemuka, syarikat kumpulan Shin Yang Sendirian Berhad dan meringankan beban dan usaha kerajaan memerangi pandemik COVID-19. Jelasnya dengan sumbangan itu, kapasiti makmal molekular Hospital Miri telah dilengkapi dengan jumlah keseluruhan 3 buah mesin pengekstrak automatik dan 4 buah mesin PCR. Jadi dengan sumbangan daripada swasta orang ramai, maka kita berharaplah segala keperluan alat-alat perubatan hospital ini dapat ditingkatkan. Mesin sumbangan syarikat berkenaan diserahkan oleh pengarah urusannya James Ling Lu Kiong kepada pengarah Hospital Miri Dr. Jack Wong. Sementara itu, Dr. Jack memaklumkan ketika ini Hospital Miri menerima 800 hingga 1,000 sampel ujian calitan sehari secara purata. Adanya tambahan 2 mesin ini, kita boleh
melakukan ujian sampai 900 sehingga 1000 sampel setiap hari. Dan dengan ini saya akan mengucapkan terima kasih kepada pihak Xingyang Company kerana sudi menyumbang peralatan dan 2 mesin ini kepada pihak hospital. We have been fighting this together for the last 1 year plus, and we believe that there will still be some time to go before this returns to normal. So as companies, we just thought that we should do our part in terms privately to help with the existing whatever that is required of the Miri General Hospital. So we are not seeking any form of recognition. Sebelum ini, syarikat berkenaan juga telah menyumbang keperluan peralatan termasuk di wad unit rawatan rapi yang digunakan bagi merawat para pesakit di Hospital Miri. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak menunggu di pusat pemberian vaksin PPV bagi mendapatkan vaksin COVID-19 sekiranya tidak mempunyai janji temu. Menurut pengarah Pusat Perubatan Rejang Sibu, Dr. Peter Tang, setiap individu perlu mendaftar melalui saluran yang ditetapkan seperti aplikasi MySejahtera dan menerima janji temu sebelum suntikan vaksin diberikan. Jelasnya hanya penerima vaksin yang berdaftar dan mempunyai janji temu sahaja akan dibenarkan di PPV. I think one day it will come, but not now. Maybe a few months' time, the National Vaccination Committee may decide now that we have enough vaccination to go around. By then, a lot of the private centres and GPs will have their own stock of vaccine. Beliau ditemui RTM di PPV Pusat Perubatan Rejang Sibu. Sementara itu, penerima vaksin yang ditemui memuji kelancaran proses pemberian vaksin di PPV hospital swasta. Memang agak lancar. Dalam 45 minit, saya punya ayah dengan ibu saya sudah divaksin. Dia vaksin menggunakan Sinovac. So far saya berpuas hati dengan servis daripada pihak hospital swasta. Okeylah, semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada membawa apa-apa kesan, semua dapat dijalankan. Sarawak meluluskan sejumlah 42 klinik pengamal perubatan am dan 7 hospital swasta untuk operasi sebagai PPV COVID-19 bermula semalam. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Bintulu membuka 2 sekatan jalan raya SJR baharu berikutan arahan terkini larangan merentas daerah dalam zon Bintulu berkuat kuasa tengah malam tadi. 2 SJR tersebut ialah di Simpang Sebauh dan di Simpang Jalan Ulu Sebauh. Ketua Polis Daerah Bintulu Superintendent Zulkifli Suhaili ketika dihubungi RTM mengesahkan pembukaan baru 2 SJR tersebut. Jelasnya sebagai langkah mengawal pergerakan penduduk keluar dan masuk ke daerah Sebauh atau ke Bintulu termasuk daerah Tatau. Jelasnya hanya perkhidmatan perlu dan tujuan kecemasan saja yang dibenarkan merentas daerah berdasarkan prosedur operasi standard SOP di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB diperketatkan berkuat kuasa sehingga 7 Jun ini. Sehingga kini, bahagian Bintulu mempunyai 13 lokasi SJR di bawah kawalan IPD Bintulu. Sambutan Hari Wesak di negeri ini berlangsung penuh kesyukuran di kuil-kuil Buddha di sekitar Bandaraya Kuching mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Tinjauan RTM di Kuil Persatuan Buddha Kuching mendapati penganut yang datang mengimbas MySejahtera dan memeriksa suhu badan sebelum aktiviti keagamaan diadakan. Penganut yang datang meluangkan masa sembahyang termasuk membakar colok di luar kuil sahaja kerana memandikan patung Buddha tidak dibenarkan. Tinjauan ke Persatuan Buddha Zeyin Kuching pula mendapati pintu masuk utama kuil ditutup rapat dan tidak dibuka kepada umum. Namun kelihatan upacara keagamaan hanya disempurnakan oleh ahli-ahli kuil sahaja. Perkara sama turut dapat disaksikan di Kuil Persatuan Buddha Sarawak yang kelihatan agak lengang meskipun Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN membenarkan penganutnya menyempurnakan kegiatan keagamaan dari pukul 10 pagi hingga 2 petang. Perkembangan banjir di Limbang. 2 pusat pemindahan sementara PPS bagi menempatkan penduduk terjejas banjir iaitu PPS Dewan Buloh Baloi dan Dewan Kampung Bidang telah ditutup pukul 2 petang tadi.
Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Limbang, Kapten Pertahanan Awam Sulaiman Salama dalam laporannya memberitahu kesemua 39 penduduk daripada 14 keluarga yang ditempatkan di kedua-dua PPS berkenaan telah dihantar pulang selepas makan tengah hari. Penutupan PPS tersebut telah diwartakan oleh Pegawai Daerah Limbang. Ekoran keadaan paras air banjir telah beransur surut sepenuhnya dan keadaan kembali normal. Turut terlibat sama membantu dalam proses penutupan PPS itu kesemua ahli Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD, antaranya APM, PDRM, Rela, Bomba, KKM dan JKM. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Ifah di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Fazril yang membawakan perkembangan dari Sarawak. Seterusnya, banjir di Sabah semakin pulih dengan jumlah penduduk di PPS semakin berkurangan. Laporan penuh langsung bersama Anisia Daulus di RTM Kota Kinabalu. Silakan. Baik, Ifah, terima kasih. Berita dimulakan dengan perkembangan banjir. Situasi banjir di Sabah semakin pulih selepas jumlah penduduk terjejas yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS terus menurun berikutan penutupan beberapa PPS. Setakat 4 petang, seramai 716 orang melibatkan 187 keluarga berada di 7 PPS di daerah Tenom dan Beaufort berbanding 719 orang daripada 188 keluarga pada 12 tengah hari tadi. Untuk perkembangan terkini di Tenom, kita terus bersama Dulis Simon. Terima kasih kepada rakan penyampai di RTM Kota Kinabalu untuk mengetahui lanjut perkembangan terkini banjir di daerah Tenom bersama saya, iaitu Pegawai Daerah Tenom yang juga pengerusi Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB daerah Tenom, Tuan Sukim Rumangun. Mungkin Tuan boleh jelaskan sedikit mengenai perkembangan terkini banjir di daerah Tenom ini. Ya, setakat ini perkembangan banjir di daerah Tenom ini baik di Kemabung dan Don Melalap dia semakin bertambah baik. Pusat-pusat pemindahan kebanyakannya sudah ditutup. Yang aktif sekarang ini untuk di Don Melalap cuma ada 3 lagi pusat pemindahan, yaitu di Balai Kebudayaan Kalangkanar, Dewan Chungwa dan Dewan Kebudayaan Penentuman, di mana jumlah KIR yang berada di situ ialah 40 orang lah, dan jumlah masa lebih kurang 112. Manakala di Don Kemabung, semua pusat pemindahan sudah ditutup, namun oleh kerana ada beberapa orang yang rumahnya hanyut, maka kita mengaktifkan penempatan sementara, yaitu satunya di Mamaitom, Palibatang dan di Bangkulin, di mana jumlah KIR yang berada di sana adalah seramai 63 orang dan jumlah mangsa lebih kurang 100 lebih. Dan memandangkan musibah banjir pada kali ini, banyak harta benda dan tanaman pertanian penduduk terjejas banjir. Mungkin daripada segi tindakan pihak PKOB membantu mereka yang terjejas banjir ini. Ya, kemarin kami telah mengadakan masyarakat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah, di mana kita telah putuskan bahawa semua kerosakan baik harta benda maupun tanaman perlulah dilaporkan ke Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah untuk kita memudahkan kita menyelaras bantuan yang kita akan mohon peruntukan daripada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri. Ya, terima kasih Tuan Pegawai Daerah yang juga pengurusi Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB daerah Tenom. Dalam keadaan musibah banjir ini, penduduk di daerah Tenom diingatkan terus mematuhi SOP dalam membendung penularan COVID-19. Tulis Simon, berita RTM. Baik, terima kasih Dulis. Kita beralih ke berita seterusnya. Jabatan Air Sabah dengan kerjasama Majlis Daerah Beaufort telah mula menggerakkan jentera tangki air bagi menjayakan misi penghantaran air ke kawasan kampung yang terjejas pasca banjir di daerah itu. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Isnin Aliasni berkata sudah menjadi kebiasaan bagi penduduk Beaufort menghadapi masalah air sekurang-kurangnya dalam tempoh seminggu selepas banjir.
Sambungan itu, Datuk Isnin meminta gerakan menghantar dan mengagihkan air bersih diaktifkan sejak 3 hari lalu demi kebaikan semua. Selain itu, pihaknya juga telah membantu mengagihkan makanan yang disumbangkan pelbagai pihak bagi meringankan beban penduduk terjejas banjir di beberapa kampung dalam daerah Beaufort. Datuk Isnin yang juga Adun Klias berkata, proses pembersihan kawasan rumah turut dilaksanakan di kawasan yang dikenal pasti terjejas teruk susulan banjir baru-baru ini. Biasanya selepas pasca banjir ini mesti perlu ditolong. Kalau tidak akan banyak yang daripada segi kesihatan banyak yang tidak baik. Bau, kemudian kita takut penyakit dan sebagainya. So hari ini kita pasca pembersihan bersama melalui dengan pusat bencana daerah. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menyempurnakan penyerahan bantuan bakul makanan kepada penduduk terjejas banjir di Beaufort. Sementara itu, Ketua Wanita MCA Sabah Dr. Pamela Yong menyuruh badan bukan kerajaan NGO untuk menyalurkan bantuan bakul makanan kepada penduduk terjejas. Bukannya sesuatu yang boleh diatasi oleh kerajaan negeri saja, tapi kerajaan pusat, pusat pun kena bantu dan juga NGO serta kita yang dari pemimpin masyarakat. Usaha kerajaan negeri termasuk pemimpin setempat, badan bukan kerajaan, NGO dan orang perseorangan yang menyalurkan bantuan di kesemua pusat pemindahan sementara PPS di Beaufort bukti keprihatinan semua pihak terhadap penduduk terjejas banjir di daerah itu. Ketika ditemui RTM di PPS Selagon, penduduk terjejas bersyukur dengan bantuan diberikan bagi meringankan beban mereka. Bagaimanapun, di samping bantuan makanan dan keperluan harian, mereka turut menyuarakan bantuan keperluan lain. Kami mau minta bantuan air, kalau boleh kami memang amat perlukan bantuan minuman mineral itulah. Kami perlu juga macam sanitizer, mask kan. Kami memang hari-hari mau pakai kan. Keluar rumah mesti mau pakai, jadi itu pun memang sukar sedikit lah untuk mendapatkan. Jadi kalau ada macam bantuan begitu, mintalah bantuan itu. Sekarang ni kami punya jalan. Jalan tu memang tak boleh lalu kereta, kena tu pasir dia mengalah pergi jalan raya. Perlukan jentera. Untuk mengalihkan tu pasir tengah-tengah jalan memang perlulah sukarelawan apa-apa semua yang siapa yang sudi membantulah. Kami mau keluar pun susah sebab rumah kami sekarang banyak lumpur lagi. Barang-barang kelengkapan rumah kami pun belum ada lagi apa-apa. Kalau boleh kami mau bantuan juga lah untuk kami beli barang-barang sikit-sikit untuk keperluan rumah kami balik. Agensi-agensi agama kerajaan negeri dan persekutuan terus bekerjasama membantu golongan ditimpa musibah termasuk penduduk terjejas banjir dan kebakaran baru-baru ini. Langkah itu selaras dengan saranan Ketua Menteri bahawa kerjasama padu agensi-agensi agama terlibat membela nasib rakyat yang memerlukan. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata kerjasama itu memperlihatkan pelibatan semua pihak ke arah perkasa aktiviti kemasyarakatan seterusnya berkaitan hal ehwal agama Islam di Sabah. Agensi agama di negeri Sabah ini sama ada persekutuan atau negeri bergabung untuk setiap kali membuat program. Yang amat berhormat Ketua Menteri juga telah membuat pelantikan jawatan kuasa penyelarasan hal ehwal Islam di bawahnya adalah agensi agama ini. Beliau ditemui pemberita RTM selepas menyaksikan penyampaian sumbangan daripada agensi-agensi agama terlibat kepada penduduk terjejas kebakaran di Kampung Tanjung Aru Lama, Kota Kinabalu di Masjid Al-Kausar, Tanjung Aru. Majlis Ugama Islam Sabah MUIS melalui Pusat Zakat Sabah menyumbang RM40,000, Perbadanan Batu Mal RM5,000, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia RM25,500. Manakala Jabatan Kemajuan Islam Malaysia serta Pertubuhan Kebajikan Islam Sabah menyumbang barangan makanan dan minuman. Sementara itu, pemimpin akar umbi dan penduduk terjejas menyambut baik usaha murni para penyumbang. Bagi pihak saya pula, insya-Allah kita akan salurkan keseluruhan bantuan-bantuan yang telah diberikan pada hari ini kepada semua mangsa-mangsa yang terlibat pada musibah ini. Yang penting kami ini telur rumah kami itu yang kami boleh bangunkan balik ataupun ada bantuan daripada kerajaan. Lebih baguslah kalau kerajaan berikan kami bantuan lebih cepat. Kalau kerajaan cepatkan, jadi kami sedia juga apa yang kerajaan berikan kami terima. Harapan saya buat rumah balik supaya tempat tinggal untuk anak-anak dalam masa bersalin 8 bulan silakan bangun.
Secara keseluruhan, seramai 51 penduduk terjejas kebakaran di Kampung Tanjung Aru Lama didaftarkan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Daripada jumlah itu, 42 penduduk membabitkan 9 keluarga ditempatkan di Dewan Muhibah Sembulan, sementara selebihnya menumpang di rumah keluarga. Kawalan Kendiri yang disarankan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham Abdullah disifatkan sebagai satu tindakan yang tepat dalam usaha memutuskan penularan jangkitan COVID-19. Di Sabah sahaja, jumlah kes baharu COVID-19 mencatatkan 3 angka berturut-turut. Peningkatan kes itu harus diambil serius semua lapisan masyarakat dengan mengamalkan disiplin yang tinggi dalam tempoh pandemik. Wartawan Sarifah Monazra Sarip meninjau reaksi orang ramai. Pakar Perubatan Kesihatan Awam Dr. Suhaila Osman mengakui kawalan Kendiri amat penting kerana virus COVID-19 tidak mampu bergerak sendiri. Ianya bergantung kepada perumah untuk menggerakkan virus berkenaan. Sebenarnya virus COVID-19 ini tidak mampu bergerak sendiri. Kita sebagai manusia, bila kita pegang di tempat yang mana virus itu ada, kita akan bawa virus itu ke tempat lain. Contohnya bila kita pegang tangga kan, yang mana ada virus COVID-19 di situ, dan kita berjalan tanpa mencuci tangan dan kita bersalam dengan orang lain, so virus itu akan kita pindahkan kepada orang lain, ya. Dan itu yang akan terjadi seterusnya jika masing-masing tidak mengambil berat tentang SOP yang diperkenalkan ini. Orang ramai turut bersetuju dengan amalan kawalan Kendiri antara langkah drastik yang mampu mengekang jangkitan COVID-19. Sebenarnya yang penting sekali ialah disiplin. Kita mesti perlu ada disiplin, ikut disiplin. Kita tidak tahu siapa yang ada jangkitan, siapa yang ada simptom COVID-19. Jangan ambil ringan, jangan ambil mudah. Sedangkan para ilmuwan, doktor kita telah pun menasihatkan kita. Then I heard about MCA 3. Actually, very disappointed, but we have no choice. Whenever the MCO they enforce, government enforce, I think the cases going down actually. Justru seberapa banyak pun negara kita melaksanakan perintah kawalan pergerakan, ianya ibarat mencurah air ke daun keladi andainya rakyat tidak memberikan kerjasama. Pengorbanan kecil anda untuk terus kuarantin Kendiri ataupun berada di rumah selama 14 hari boleh membantu Kementerian Kesihatan Malaysia untuk melandaikan pandemik COVID-19 yang telah membunuh jutaan nyawa manusia. Sarifah Munazah Sarip, Berita RTM. Baik, sekian paparan berita dari Sabah. Berita seterusnya kita kembali bersama Ifah. Silakan Ifah. Ke perkembangan sukan, pemain badminton profesional negara Sonia Chia tidak akan menyertai kem latihan secara kuarantin di Akademi Badminton Malaysia ABM di Bukit Kiara yang menjadi medan persiapan ke Sukan Olimpik 2020 Tokyo Julai depan. Ini kerana pemain perseorangan wanita itu mahu memberi fokus terhadap proses pemulihan kecederaan pada betis kanannya buat masa ini. Situasi itu menyaksikan Sonia tidak mengikuti langkah beregu campuran profesional Chan Peng Sun, Ko Liu Ying yang menyertai kem latihan tersebut di Bukit Kiara. Pemain berusia 27 tahun tersebut mengalami kecederaan pada 2013 dan telah melalui beberapa pembedahan selepas itu. Dia juga memberitahu kecederaannya kini beransur pulih dan hanya berjumpa dengan doktor bagi rawatan susulan. Sonia yang digugurkan daripada skuad kebangsaan awal tahun ini berada di ranking ke-35 dunia dan sudah mengesahkan tempat beraksi di Tokyo 2020 bersama 8 pemain lain. Selain Sonia, cabaran negara akan diketuai jaguh perseorangan lelaki Li Zijia, beregu lelaki Aaron Chia So Woo Yik, beregu wanita Chow Mei Kwan, Lee Meng Yen dan Peng Sun Liu Ying.
Walaupun berjaya membawa pulang 2 gelaran pada kejohanan badminton antarabangsa Slovenia 2021 Sabtu lepas, masih ada banyak lagi ruang buat pemain muda Malaysia meningkatkan prestasi masing-masing. Demikian pandangan pengarah Kejurulatihan Persatuan Badminton Malaysia BAM, Wong Chung Han, yang mahu semua pemain muda berkenaan tidak cepat berpuas hati dengan pencapaian yang dilakar di kejohanan tersebut. Chung Han bagaimanapun berkata pujian tetap harus diberikan kepada barisan pemain tersebut kerana berjaya membawa pulang kemenangan di Slovenia. Menurutnya, pencapaian itu membuktikan bahawa pemain muda negara memiliki semangat juang tinggi dan mampu menjadi pelapis yang berkualiti kepada pemain senior pada masa hadapan. Pada kejohanan tersebut, beregu campuran Chung Hon Jian, To Yi Wei yang kedua-duanya berusia 20 tahun meraih gelaran juara apabila menewaskan pasangan Indonesia Muh Irwan Shah, Sophie Asharunisa 21-18, 21-18 dalam pertarungan selama 32 minit. Ia adalah kejuaraan antarabangsa kedua bagi pasangan ranking ke-263 dunia itu setelah memenangi terbuka Poland pada penampilan sulung mereka Mac lepas. Loh Yin Yuan, Valerie Xiao kemudian melakar kejayaan berganda buat Malaysia apabila merangkul gelaran beregu wanita. Pasangan bukan pilihan berusia 19 tahun itu mengejutkan pilihan ketiga yang juga ranking ke-133 dunia, Isabella Nielsen, Mary Stephenson dari Denmark 21-11, 21-15 untuk mengecap gelaran antarabangsa pertama mereka. Selain dua kejayaan itu, pemain muda lain turut mempamerkan prestasi membanggakan walaupun gagal melayakkan diri ke final. Selepas ini, pemain muda negara akan turut beraksi pada terbuka Austria yang dijadual bermula esok hingga 30 Mei. Jago berbasikal cair negara Muhammad Azizul Hasni Awang tidak perlu pulang ke Malaysia untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 selepas dia akhirnya menerima suntikan berkenaan di Melbourne, Australia. Perkara itu diumumkan oleh Azizul sendiri dalam laman media sosial rasminya hari ini. Azizul Hasni sebelum ini telah lama menetap di Melbourne bagi menjalani latihan di bawah bimbingan jurulatih John Beasley selain melanjutkan pengajian di Universiti Victoria. Ketika ini, pelumba Kirin dan pecut nombor 1 negara itu dalam persiapan menghadapi Tamasya Sukan Olimpik 2020 Tokyo bersama seorang lagi pelumba, Shah Firdaus Sahrom. Menerusi hantaran dalam laman sosialnya, Azizul Hasni memberitahu dia dan isterinya, Atiyah Ilyana Abdul Samad, telah pun menerima dos pertama vaksin di Melbourne. Pelumba berusia 33 tahun dari Dungun itu juga amat berterima kasih kepada Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan yang membantunya dalam memudahkan proses berkenaan. Sebelum ini, Azizul Hasni dan Shah Firdaus dijadual pulang ke tanah air awal Jun depan bagi menerima suntikan vaksin di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Kedua-dua pelumba ini akan menggalas cabaran Malaysia dalam acara Kirin dan pecut pada Tamasya di Tokyo Julai depan. Persatuan Kenu Malaysia MASKA dinasihatkan untuk mengadakan perbincangan bagi menyelesaikan konflik berhubung mesyuarat agung tahunan AGM yang diadakan secara maya Ahad lepas. Itu nasihat Pesuruhjaya Sukan PJS Ibrahim Muhammad Yusof kepada MASKA mengenai kemelut yang masih berlaku dalam persatuan berkenaan. Pesuruhjaya Sukan PJS Ibrahim Muhammad Yusof berkata pihaknya telah menasihatkan persatuan itu menangguhkan AGM berikutan kekosongan jawatan Presiden selepas Datuk Seri Megadi Syahriman Zaharuddin melepaskan jawatan pada April tahun lepas. Menurut Ibrahim, tafsiran berbeza Perlembagaan MASKA dalam kalangan ahlinya adalah punca tercetusnya isu pengisian jawatan Presiden dan pemangku Presiden yang melarat kepada isu AGM. Sebelum ini, Presiden Persatuan Kenu Negeri Terengganu Zulkifli Abbas mendakwa AGM itu sebagai tidak sah kerana mengikut perlembagaan sekiranya seseorang ahli jawatan kuasa meninggal dunia atau meletak jawatan, calon yang mendapat undian kedua tertinggi perlu dipanggil mengisi kekosongan itu. Bagaimanapun, Zulkifli berkata beliau tidak dipanggil berbuat demikian. Sebaliknya, Timbalan Presiden Datuk Michael Wong Meng San telah memangku jawatan sehingga AGM diadakan. Pada Ahad lepas, Wong yang mewakili Persatuan Kenu Johor menang tanpa bertanding pada pemilihan bagi tempoh 2021-2023.
Banjar pun terletak di perkampungan yang agak terpencil di kaki banjaran Crocker. Ia bukan penghalang warga Sekolah Kebangsaan SK Mantub Kiulu Sabah mencipta sejarah apabila dinobatkan sebagai pemenang anugerah Seri Asrama Terbilang Asad 2020 peringkat kebangsaan. Apakah rahsia di sebalik kejayaan SK Mantub? Wartawan Nirona Newman mendapatkan warga sekolah tersebut. Asrama sekolah yang berkonsepkan taman hijau menyumbang kejayaan besar kepada SK Mantub sekaligus melonjakkan nama sekolah di peringkat kebangsaan. Mengutamakan tanaman menghijau dan bunga-bungaan pastinya menambah keceriaan asrama SK Mantub. Pemandangan ini memberi keselesaan kepada 26 murid lelaki dan 14 murid perempuan yang tinggal di asrama ini. Kejayaan yang dicatat hasil inisiatif guru dan pelajar sekolah serta kerjasama ibu bapa yang bergabung tenaga menjayakan setiap aktiviti asrama. Guru besar SK Mantub Romi Boliku mengakui bukan mudah mendapatkan kemenangan itu dengan saingan hebat semua negeri yang jauh memiliki infrastruktur yang lebih maju berbanding SK Mantub yang masih serba kekurangan. Antara yang dinilai dalam pertandingan tersebut adalah berdasarkan pengurusan dokumentasi asrama. Dari segi penyediaan fail dan setiap aktiviti yang kita buat adalah didokumentasikan dan dokumentasi itu dia melibatkan kejayaan kurikulum, ko-kurikulum, sasia dan disiplin murid. Apabila kami menjemput untuk mengadakan gotong royong khususnya, semua ibu bapa datang untuk membantu, bukan saja untuk membersihkan, tapi mereka membantu, memberi seperti bunga-bunga. Itulah satu-satunya sokongan daripada ibu bapa. Semangat bergotong royong itu sangat kuat. Jadi kami sangat gembira lah. Dan terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Sabah dan juga PPD Tuaran kerana memberi kepercayaan dan menganugerahkan kami sebagai asrama terbilang dengan singkatan dia Asad peringkat negeri dan peringkat kebangsaan. Gembira. Kami selalu yang buat aktiviti asrama yang macam ada gotong royong, macam tu semua ni asrama sentiasa bersih, terus nampak ceria. Gembira. Gotong royong, macam si bersih dalam dom, padang, mau bersih sama ceria. Begitulah kisah pengorbanan dan komitmen para guru dan kaki tangan SK Mantub Kiulu serta kerjasama ibu bapa yang akhirnya membuahkan hasil sekaligus dinobatkan sebagai pemenang anugerah Seri Asrama Terbilang Asad 2020 peringkat kebangsaan. Kata orang, di mana ada kemohonan di situ ada jalan. Nirona Newman, Berita RTM. Baik saudara, berita wilayah edisi Rabu 26 Mei 2021 berakhir di sini. Bersama-sama kita amalkan kawalan kendiri dan keluarga bagi mencegah penularan COVID-19. Dengan itu saya Fazim. Assalamualaikum dan salam hormat.